Okey. So sekali lagi selamat petang kepada Selamat petang cikgu, selamat petang. Ya, bagus. Okey. Selamat petang cikgu, selamat petang. Ya, kita akan tengok kepada permohonan MRSM ni ya. Okey. Jadi untuk petang ini kita ada 5 skop di sini. Yang pertama adalah kita akan memperkenalkan kamu akan kenali apa itu MRSM. Okey, Maktab Rendah Saiz Mara ya. Apakah syarat permohonan? Apakah jenis program yang ditawarkan kepada anda semua? Dan kemasukan, salah satu syarat kemasukan adalah anda perlu mengambil ujian UKKM. So kita akan ketahui, kita akan dalam perkongsian ini kamu akan dapat maklumat lebih sikit tentang ujian UKKM dan macam mana nak buat dengan kaedah permohonan secara online. Lepas ni kita tengok, okey, untuk topik yang pertama kita tengok kepada pengenalan MRSM. Okey, pengenalan MRSM. Okey. MRSM sebenarnya adalah singkatan perkataan Maktab Rendah Saiz Mara. Okey. Dan kita tengok sedikit tentang dia punya sejarah ya. Okey. Sekolah kalau tentang Maktab Rendah Saiz Mara ataupun dalam singkatan MRSM ini, ia adalah sekolah berasrama penuh. Maksudnya kalau kamu dapat tawaran, kamu wajib tinggal di asrama. Okey, semua makanan dan semua sekali disediakan untuk anda. Okey, MRSM ini dibina oleh Majlis Amanah Rakyat Mara dan hampir setiap negeri di Malaysia ada MRSM masing-masing. Okey, bermula tahun 2020, okey, nisbah pelajar MRSM ya adalah 96% untuk pelajar Bumiputera dan 4% untuk pelajar bukan Bumiputera. So, MRSM tertentu sahaja mempunyai pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera. Okey, dan tadi saya dah katakan seluruh Malaysia kan ada MRSM kan, hampir setiap negeri. Ada MRSM, terdapat dua jenis MRSM, MRSM PKP dengan MRSM Ulu Albab adalah untuk pelajar Bumiputera sahaja. Okey, jadi kita tengok kepada video klip ini. Saya nak share tentang video klip ini sekejap. Saya nak sharing klip. Okey, so kita tengok kepada yang ni. Okey, video ni ya, saya harap ia adalah jelas. Hai semua. Saya rasa ramai yang nak masuk MRSM. Macam basic kan? Tapi apa yang basic MRSM? Teacher, tutup mic. Kita tengok apa yang belajar di MRSM. Apa tu? Tutup mic, saya bergema. Okey, okey. MRSM. MRSM ada banyak jenis aliran. MRSM Premier, MRSM Ulul Albab, MRSM Technical, MRSM IGSE, MRSM IBM YP dan MRSM PKP. Setiap aliran MRSM tu lain cara pembelajarannya. Jadi sebelum nak apply kena tahu kita nak masuk MRSM jenis aliran apa. Kalau salah pilih tak boleh tukar tau. Nanti dalam video lain saya akan cerita setiap jenis MRSM tu, okey? MRSM menggunakan sistem CGPA. Seawal Form 1, pelajar MRSM didedahkan dengan sistem universiti. Sama macam universiti, jika gagal dalam exam, kena resit.
So, ada peluang untuk baiki sisi GPA. Pelajar juga kena lulus subjek akademik dan mencukupkan kredit hawa efektif badan uniform, sukan, kelab dan persatuan. Bilangan pelajar dalam satu kelas dari 25 hingga 30 orang sekelas. Yang paling menarik, tiada sistem guru kelas. Macam mana tu? Contohnya, saya kelas 1 Ibnu Sina. Kalau ada yang tanya, siapa guru kelas 1 IS? Jawapannya, tak ada. Kami tak ada guru kelas. Pelik kan? Sebenarnya, kelas MRSM tak perlu ada guru kelas sebab MRSM ada sistem homeroom atau keluarga pelajar. Seorang guru akan jadi ibu atau bapa angkat untuk 10 hingga 15 orang pelajar dari Form 1 hingga Form 5. Setiap kelas ada 2 guru homeroom yang jaga. Guru homeroom inilah yang akan menjaga kebajikan pelajar di MRSM. Perjumpaan homeroom seminggu sekali dibuat untuk bincang hal ehwal pelajar seperti masalah pribadi, akademik dan masalah aktiviti sosial. Pakaian pelajar MRSM pun berbeza dengan murid sekolah biasa. Setiap hari sekolah kena pakai baju yang berbeza. Contoh MRSM Bentong. Hari Isnin pakai baju warna beige. Hari Selasa pakai baju warna biru. Hari Rabu pakai baju badan beruniform. Hari Khamis pakai baju batik. Hari Jumaat pula pakai baju kain tenun. Okey, kita tentang PDPR pula. PDPR MRSM gunakan medium Microsoft Teams sepenuhnya. Kelas PDPR juga dibuat secara live di Teams. Kerja sekolah pun hantar di Teams juga. Best kan MRSM? Bye-bye! Okey, tadi kan adalah perkongsian tentang apakah perbezaan antara sekolah harian. Anda sedang berada di sekolah harian tahu. SMK Seremban 3 adalah sekolah harian. Jadi perbezaan yang paling ketara sekali adalah anda akan tengok ada markah kita tak ada lagi grade ABCD tetapi mereka gunakan CGPA. CGPA itu bermaksudnya anda punya kertas-kertas kerja sekolah dan juga markah bulanan, ujian bulanan, pertengahan tahun ke akhir tahun, semuanya akan diambil kira markah. So, bermaksudnya dia tak bergantung kepada satu peperiksaan, satu markah yang bergantung kepada satu keputusan sahaja. Tetapi semua apa yang anda lakukan, tugasan ke ataupun ujian-ujian yang diberikan oleh cikgu, semuanya ambil kira. Dan kelasnya adalah dalam lingkungan 25 orang tadi dah cakap kan. Okay. So dan baju yang berbeza pada hari yang berbeza dan juga mereka tak ada sistem guru kelas, tadi mereka dah cakap dah, tetapi guru sistem keluarga. Okay. Jadi kita tengok lagi untuk yang ini, okay, kita sambung dengan topik yang kedua. Okay. Topik yang kedua adalah syarat permohonan MRSM. Jadi apakah syarat permohonan MRSM ini? Kita tengok. Okay. Dia sebut yang paling penting anda adalah warga negara Malaysia. Okay. Dan anda juga wajib untuk memohon secara online. Okay. Wajib menduduki ujian kecenderungan kemasukan MRSM UKKM. Okay. Dan bagi anda tingkatan 3 kan,
anda akan mohon untuk tingkatan 4 2022. Okey, dan keutamaannya kepada keutamaan diberikan kepada keluarga berpendapatan rendah. Dan ingin saya nak ingatkan ya, permohonan secara online ini sudah mula ya 29 Ogos sehingga 5 November. 5 November adalah tarikh tutup. Tetapi saya nak ingatkan kepada anda, jangan tunggu sampai 5 November baru kamu nak isi borang berkenaan. Okey, kita tengok kepada saya nak share tentang ini. Syarat permohonan. Okey. Permohonan MIN dibuka bermula 3 Ogos sehingga 5 November 2021. Tahu tak syarat-syarat permohonan MISM ada perubahan? Sebelum ini hanya pelajar dari sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sahaja yang boleh memohon. Tapi sekarang semua pelajar dari sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah swasta, sekolah agama dan sekolah jenis kebangsaan boleh memohon masuk MISM. Saya share semula syarat permohonan MISM 2022 ini. Okey, syarat-syarat untuk kemasukan MISM 2022 ialah yang pertama, calon warga negara Malaysia. Yang kedua, ibu atau bapa warga negara Malaysia. Yang ketiga, permohonan secara online sahaja yang wajib menduduki ujian kecenderungan kemasukan MISM iaitu UKKM. Yang keempat, calon sihat tubuh badan. Yang kelima, ibu bapa atau penjaga, bukan peminjam atau penjamin yang diserai hitam atau blacklist mara. Yang keenam, keutamaan kepada keluarga yang berpendapatan rendah yang memenuhi kelayakan yang telah ditetapkan. So, sesiapa yang nak masuk MISM tapi belum apply tu dah boleh apply. Good luck and bye-bye. Okey, tadi dah jelaskan tentang syarat permohonannya. Dan untuk anda ya, sebab anda mohon untuk tingkatan 4, jadi tadi kan kalau dalam video tu kamu akan nampak ada pelbagai jurusan kan, dan untuk tingkatan 4 bagi anda untuk mohon, anda hanya boleh layak untuk dua program sahaja. Nanti kita akan tengok ya. Saya share dulu dengan anda. Okey, so kita sambung dengan topik yang ketiga ni. Okey, jenis program tingkatan 4. Tadi kan dia ada sebut banyak-banyak program. Tapi untuk anda nak mohon, anda kena tengok, okey, kita akan tengok nanti. Okey, untuk program MRSM tingkatan 4 bagi tahun depan, anda boleh mohon untuk program Premier, okey, dan program Bitara ataupun PKP. Okey, so program Premier, okey, dia merangkumi kurikulum kebangsaan, iaitu macam sekolah lah, SPM, dan kurikulum khas MRSM berteraskan STEM. Dan modul pembangunan sasial, modul keusahawanan, modul kemahiran insaniah, okey, adalah dirangkumi dalam program Premier. Okey, program Bitara ataupun PKP ini menjuruskan kepada ujian SPM tingkatan 5, dan dia ada satu program yang dinamakan program khas pendidikan PKP. Okay?
yang diiktiraf bagi menghasilkan pelajar yang cemerlang melalui peperiksaan awam dan penglibatan aktif dalam kokurikulum. So maksudnya MRSM ni mereka bukan sahaja menitik beratkan tentang akademik saja, tetapi aktiviti kokurikulum pun mereka pentingkan. Kita akan tengok kepada sharing tentang okey, tadi kan apa yang you tengokkan dalam video klip itu sebenarnya dia masukkan sekali program untuk tingkatan 1 sebab MRSM sebenarnya dibuka permohonan kepada tingkatan 1 dan tingkatan 4. Jadi nanti saya akan tunjukkan klip itu untuk yang khas untuk tingkatan 4 punya. Okey, so tunggu sekejap. Okey, so tadi kan dia ada sepintas lalu memperkenalkan yang Bitara punya program yang Bitara tu. Yang mana MRSM ini terletak di Melaka, Perak dengan Kelantan. Bagaimanapun ada tempat lain yang juga ada program MRSM yang sesuai untuk anda. Kita tengok kepada tajuk yang seterusnya. Kita sambung dengan tajuk yang seterusnya. Okay, so tadi kamu nampak kan slide tentang program Bitara ataupun PKP. Okay, so next
kita tengok kepada topik yang keempat ini. Okey, tadi kita dah sebut tentang ujian UKKM. Selain daripada anda membuat permohonan online, salah satu syarat wajib adalah anda perlu menduduki ujian khas untuk anda. Dan apakah isi kandungan ujian ini? Ujian ini, lepas itu apa yang diujikan dan sebagainya, kita akan tengok. So kita akan tengok di sini sekejap. Kita tengok kepada video ni. Video ini akan ambil masa lama sedikit dan saya nak anda membuat catatan sendiri tau. Sebab dalam video ini ada banyak maklumat yang disampaikan tentang ujiannya. Dan kamu kena tahu sebab ini berkait dengan silibus tingkatan 1, 2 dan 3. Kita tengok ya. Hai semua. Saya nak share beberapa tips tentang ujian kecenderungan kemasukan MISM iaitu UKKM. Wah, macam hebat sangat nak share tips-tips ni mana hebat pun. Saya cuma nak share pengalaman saja je. Saya kan pernah buat UKKM tahun lepas. Selepas UKKM, saya berjaya dapat tawaran masuk ke tingkatan 1 MISM Teknikal iaitu MISM Bentong. Okey, saya rasa elok juga saya share tips UKKM ni. Manalah tahu dapat bantu korang yang nak menduduki UKKM tahun ini kan? Format UKKM pun sama je macam tahun lepas. So, apa itu UKKM? Siapa yang kena buat UKKM ni? UKKM ni bermaksud Ujian Kecenderungan Kemasukan MISM. Semua calon yang memohon untuk masuk semua jenis program MISA iaitu MISM Premier, MISM Ulul Albab, MISM IGCSE, MISM Teknikal, MISM IB NYP dan MISM Tentara PKP wajib menduduki UKKM. Ya, calon tingkatan 1 dan tingkatan 4 semua kena buat UKKM. Wajib. Oleh sebab UPSR telah dimansuhkan dan PTT pun dibatalkan, so UKKM ni sangat penting untuk masuk MISM. So, kena buat UKKM ni betul-betul untuk dapatkan markah merit yang tinggi. Tahu tak, setiap tahun Mara hanya menerima kemasukan 7,500 pelajar tingkatan 1 dan 2,000 pelajar tingkatan 4 di MISM seluruh Malaysia. Jadi, tempat di MISM ni adalah sangat terhad. Yang memohon pula sangatlah ramai. Tahun lepas ada 100,000 pemohon. Oh, banyak tu. Ya, 100,000 pemohon. Tapi tempat hanya ada 7,500 untuk tingkatan 1 dan 2,000 untuk tingkatan 4. So, nampak tak persaingan tu sangat sengit. Hanya yang betul-betul cemerlang dan yang dalam UKKM saja dapat ditawarkan tempat di MISM. Okey, masuk untuk buat persediaan UKKM ni adalah lebih kurang 2 bulan. Macam banyak lagi masa kan? Tapi percayalah, berjam jadi dah 2 bulan. Saya bukan nak menakutkan korang. Saya hanya nak bagi semangat dan untuk
UKKM dari sekarang. UKKM untuk kemasukan MRSM 2022 akan bermula dari bulan November 2021 sehingga Januari 2022. So, pastikan sentiasa cek SMS supaya tidak terlepas dari UKKM. Korang boleh juga sentiasa cek secara online pada link yang akan diumumkan semasa tempoh UKKM bermula. Komponen UKKM. Ujian kecenderungan kemasukan MRSM iaitu UKKM ada 4 komponen iaitu yang pertama kepribadian, yang kedua sains, yang ketiga matematik dan yang keempat bahasa Inggeris. Semua ujian ada soalan objektif yang dijawab menggunakan komputer. Jom kita tengok setiap komponen UKKM ni satu persatu. Kepribadian. Okey, soalan kepribadian UKKM ni tujuannya untuk menilai pewatakan atau kepribadian calon yang memohon masuk MRSM. Ia digunakan untuk menilai sama ada calon sesuai atau tidak menjadi pelajar MRSM dan tinggal di asrama. Antara ciri pelajar yang dicari ialah berpribadi baik, matang dari segi emosi, boleh berdikari, boleh hidup bersama dengan kawan-kawan di asrama, boleh bekerjasama, bertanggungjawab, mempunyai sifat kepimpinan dan mempunyai minat ke arah sains dan teknologi. Lebih kurang samalah baca ujian psikometri masa sekolah rendah lah. Dia nak tengok kecenderungan atau minat korang ni ke arah mana. Ujian kepribadian UKKM ni ada soalan EQ dan SQ. EQ tu emotional quotient merupakan kecerdasan emosi yang berkaitan dengan kemampuan diri mengawal perasaan, mengenali perasaan orang lain, disiplin, tanggungjawab dan kerjasama. SQ pula iaitu spiritual quotient merupakan kecerdasan rohani atau jiwa berkaitan dengan kemampuan diri dalam menangani kehidupan seharian. Okey, soalan kepribadian UKKM ni ada 100 soalan objektif. Masa menjawab pula 30 minit saja. Wah, banyaknya. Sempat ke nak jawab masa 30 minit tu? Jangan risau. Walaupun soalan kepribadian UKKM ni ada 1 soalan, tapi soalan kepribadian UKKM ni tak perlu fikir sangat pun untuk jawab. Senang je soalan kepribadian ni. Kau hanya jawab sama ada ya atau tidak. Setuju atau tidak, setuju, betul atau salah je macam tu. Senang kan? Tak sampai 30 minit pun boleh siap soalan, jawab soalan kepribadian UKKM ni. So, apa tips untuk jawab ujian kepribadian UKKM ni? Okey, tak ada tips sangat pun sebab ujian ni kan nak menilai kepribadian calon. So, berilah jawapan yang paling logik dan paling positif. Itu saja. Matematik. Okey, soalan matematik UKKM ni ada 20 soalan objektif. Masa untuk menjawab ada 30 minit. Susah ke matematik UKKM ni? Macam mana betul soalan je? Soalan matematik UKKM ni merangkumi silibus tahun 4 hingga 6 untuk calon tingkatan 1 dan silibus tingkatan 1 hingga 3 untuk calon tingkatan 4. So, bentuk soalan matematik UKKM ni baca soalan UPSR dan PTP yang biasa tu. Tetapi ada juga beberapa soalan yang jenis kebat. Tahukah kebat? Kebat tu kemahiran berfikir alas tinggi. Maksudnya kena berfikirlah lebih sikit untuk mendapatkan jawapan. Masa saya buat ujian matematik UKKM tahun lepas,
Ada juga soalan yang macam soalan Beaver, Computational Thinking Competition dan Kangaroo Math Competition. Soalan macam itulah yang kawan-kawan saya cakap mengelirukan ramai yang hentam saja jawab sebab ianya objektif. Memang akan rasa susah jika tak biasa buat soalan matematik jenis macam tu. So, apa tips ujian matematik UKKM ni? Tips nombor 1. Okey, untuk matematik UKKM ni, tips nombor 1 ialah kena banyak buat latihan matematik UPSR untuk calon tingkatan 1 dan soalan matematik PTT untuk calon tingkatan 4. Ya, saya tahu UPSR dah masuk, PTT pun dah batal. Tapi bolehkah cari soalan UPSR dan PTT tahun-tahun sebelum ni? Cari buku yang compile soalan-soalan tahun lepas dan buku yang ada soalan latihan untuk UPSR dan UPTT. Kalau tak ada buku, boleh juga Google je cari soalan tu. Ada banyak kan kat Google tu. Usahalah. Tips nombor 2. Tips nombor 2 ialah latih tulis soalan yang berbentuk kebat. Lebih banyak buat latihan, lebih bagus. Jika pertama kali korang cuba buat dapat jawapan salah, sila ulang buat soalan yang sama at least 3 kali. Lebih banyak ulang dan lebih bagus. So, bila buat banyak kali korang akan jadi biasa dengan bentuk soalan tu. Dan korang akan rasa tenang pula. Latih to be okey? Latih to be. Tips nombor 3. Tips nombor 3, cari soalan matematik yang berkaitan wang dan buat latihan banyak-banyak. Terutamanya jika korang lemah bila kena buat soalan yang berkaitan duit ni. Soalan yang melibatkan wang ada dalam semua tajuk peratus, pecahan, perpuluhan dan nisbah untuk tahun 4 hingga 6. Bagi tingkatan 1 hingga 3, saya rasa ada dalam tajuk nisbah, kadar dan kadaran, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Contohnya soalan yang berkaitan simpanan, pembelian, jualan untung rugi, tambang dan gaji. Soalan berkaitan wang ni ada dalam silibus matematik sekolah rendah tahap 2 dan sekolah menengah rendah. So, buatlah latih to be juga soalan matematik yang berkaitan wang ni. Pastikan korang faham konsep jualan, belian, untung rugi dan pengiraan faedah. Tips nombor 4. Tips nombor 4 ialah cari soalan Beaver, Computational Thinking Competition dan Kangaroo Math Competition. Soalan Beaver ni menguji kemahiran kita menyelesaikan masalah pengiraan berkaitan subjek teknologi maklumat dan komunikasi TNK, asas sains komputer ASK dan sains komputer SK. Soalan Kangaroo pula lebih kepada soalan matematik rekreasi. Maksudnya ia menguji kemahiran menyelesaikan masalah matematik dalam bentuk puzzle. So, mana nak cari? Boleh Google contoh soalan atau sample question Beaver dan Kangaroo Math. Korang boleh juga tengok website dalam Facebook Beaver dan Kangaroo Math Malaysia. Biasanya mereka ada share contoh soalan. Saya ada share website dan Facebook dekat description dan slide seterusnya. Okey, soalan Beaver dan Kangaroo ni ada ikut kategori. So, cari kategori Benjamin untuk soalan tahun 5 dan 6 dan kategori junior untuk soalan tingkatan 3 dan 4. Buat latihan untuk kategori yang saya cakap tadi tu je, dah cukup. Tapi kalau rajin membuat kategori lain pun tak ada masalah. Tips nombor 5. Tips nombor 5, korang pernah dengar tak Pandai Apps?
Kalau korang ada langgan pandai app ni lagi senang. Sebab dalam app tu ada banyak contoh soalan UPSR, PTP, Beaver dan Kangaroo dalam tu. Apa tu Pandai Apps? Okey, Pandai ni satu aplikasi pembelajaran membantu pelajar capai grade yang lebih baik dalam peperiksaan melalui kuis harian dan contoh soalan peperiksaan. Saya dulu langgar Pandai Apps ni sebarang skor UPSR. Bila UPSR batal, saya tetap guna Pandai Apps ni untuk persediaan masuk kontes Kangaroo Mas, Beaver Computational dan Kancil Sains. Dan saya terus guna Pandai Apps ni untuk persediaan UPKM dan PKSK. Okey, Pandai Apps ni ada yang percuma. Tapi soalan latihan yang basic sajalah. Tak ada soalan Beaver dan Kangaroo. Jika nak Beaver dan Kangaroo serta extra test, ada bayaran, langganan bulanan dan tahunan untuk Pandai Apps Premium. Kalau setakat nak bersedia untuk UKKM, boleh pilih yang bulanan tu. Saya rasa itu sahaja tips untuk buat ujian matematik UKKM ni. Saya ringkaskan semula. Tip 1, buat latihan soalan matematik UPSR atau PTP banyak-banyak. Tip nombor 2, buat latih tulis soalan berbentuk kebat. Ulang buat minimal 3 kali soalan yang sama. Tip nombor 3, buat latihan tulis soalan berkaitan wang dan setiap tajuk dalam silibus. Tip nombor 4, buat soalan Beaver Computational Thinking Competition dan soalan Kangaroo Math Competition. Tip nombor 5, buat soalan latihan dalam Pandai Apps. Okey? Sains. Soalan sains UKKM ni macam mana pula? Okey, soalan sains UKKM ni ada 30 soalan objektif. Masa untuk menjawab pula ada 30 minit. Susah ke sains UKKM ni? Macam mana bentuk soalan dia? Soalan sains UKKM ni merangkumi silibus tahun 4 hingga 6 untuk calon tingkatan 1 dan silibus tingkatan 1 hingga 3 untuk calon tingkatan 4. So, bentuk soalan sains UKKM ni macam soalan UPSR dan PTP yang biasa tu. Tapi ada juga soalan pengetahuan am sains yang macam soalan kancil sains competition. Apa pula kancil sains ni? Okey, kancil sains competition ni satu pertandingan tahunan
macam beaver dan kangaroo jugalah. Soalan kancil sains ni menguji pengetahuan am sains melalui pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. So, apa tips untuk ujian sains PPKM ni? Tips nombor 1. Okey, untuk sains PPKM ni, tips nombor 1 ialah kena banyak buat latihan soalan sains PSR untuk calon tingkatan 1 dan soalan sains PTP untuk calon tingkatan 4. Cari buku yang compile soalan-soalan tahun-tahun lepas dan buku yang ada soalan latihan untuk EPSR dan PTP. Kalau tak ada buku, boleh juga Google cari soalan tu. Ada banyak kan kat Google tu. Tips nombor 2. Tips nombor 2 ialah cari soalan kancil sains competition. Mana nak cari? Boleh Google contoh soalan atau sampel questions kancil sains. Korang juga boleh tengok website dan Facebook kancil sains competition. Biasanya mereka ada share contoh soalan. Saya ada share link website dan Facebook dekat description dan slide seterusnya. Okey, soalan kancil sains ni ada ikut kategori. So, cari kategori data untuk soalan tahun 4, 5 dan 6 dan kategori gamma untuk soalan tingkatan 1, 2 dan 3. Tips nombor 3. Tips nombor 3, buat latihan soalan latihan sains mengikut tahap serta soalan kancil sains dalam Pandan Apps. Kalau korang ada langgan, Pandan Apps ni lagi senang sebab dalam apps tu ada banyak contoh soalan sains PPSR, PTP dan kancil sains dalam tu. Saya rasa itu sahaja untuk tips untuk buat ujian sains PPKM ni. Saya ringkaskan semula. Tips nombor 1. Buat latihan soalan sains PPSR atau PTP banyak-banyak. Tips nombor 2. Buat soalan kancil sains competition. Tips nombor 3. Buat soalan latihan sains dalam Pandan Apps. Okey? Bahasa Inggeris. Soalan bahasa Inggeris PPKM ni ada 15 soalan objektif. Masa untuk menjawab pula ada 30 minit. Susah ke bahasa Inggeris PPKM ni? Macam mana betul soalan dia? Okey. Soalan Inggeris PPKM ni merangkumi silibus tahun 4 hingga 6 dan untuk calon tingkatan 1 dan silibus tingkatan 1 hingga 3 untuk soalan tingkatan 4. So, bentuk soalan bahasa Inggeris PPKM ni macam soalan UPSR dan PPP yang biasa tu. So, apa tips untuk ujian bahasa Inggeris PPKM ni? Tips nombor 1. Okey, untuk bahasa Inggeris PPKM ni, tips nombor 1 ialah kena banyak buat latihan soalan bahasa Inggeris UPSR untuk calon tingkatan 1 dan soalan bahasa Inggeris PPP untuk calon tingkatan 4. Cari buku yang compile soalan-soalan tahun-tahun lepas dan buku yang ada soalan latihan untuk UPSR dan PPP. Kalau tak ada buku, Google je lah untuk cari soalan tu. Ada banyak kan kat Google tu.
nombor 2. Tips nombor 2 ialah buat latihan soalan grammar banyak-banyak. Sebab menguasai grammar adalah perkara yang sangat penting dalam bahasa Inggeris. So, study balik grammar bahasa Inggeris dan buat latihan berulang-ulang kali. Tips nombor 3. Tips nombor 3 ialah buat latihan soalan yang ada passage, text, story, poster, map, email, dialog dan conversation. Kalau soalan UPSR, ianya dalam kertas satu pemahaman atau comprehension. Buat latihan untuk dua-dua section A dan B kertas satu bahasa Inggeris UPSR. Okey, yang section A tu memang soalan objektif. Tapi yang section B tu, UPSR tu, dia subjektif kan? Tak apa, buat je latihan. Sebab nanti masa UPKM, yang dari section B, UPSR kertas satu pun ada keluar. Tapi jawapannya dalam bentuk objektif lah. Kalau soalan English PTT pun sama jugalah. Saya soalan pemahaman yang ada advertisement, teks, email, poster dan buat latihan. Saya rasa itu sahaja tips untuk buat ujian bahasa Inggeris UKKM ni. Saya ringkaskan semula. Tips nombor 1, buat latihan soalan bahasa Inggeris di PSR atau PTT banyak-banyak. Tips nombor 2, buat latihan soalan grammar berulang-ulang kali. Tips nombor 3, latih tulis soalan comprehension di PSR atau PTT. Okey? Kesimpulan, komponen UPKM untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 sama sahaja. Yang berbeza ialah soalan yang diberikan ikut tahap tingkatan masing-masing. Jadi, buat persediaan ikut tahap masing-masing lah ya. Untuk tingkatan 1, buat latihan matematik, dan English dari tahun 4 hingga 6. Dan juga buat soalan, buat latihan soalan UPSR. Untuk tingkatan 4 pula, buat latihan matematik, sains dan English dari tingkatan 1 hingga 3. Dan juga buat latihan soalan-soalan PTT. Lagi satu, cari soalan-soalan pertandingan Kangaroo Math, Kancing Sains dan juga Computational Thinking dan cuba buat. Biasakan diri dengan soalan-soalan macam tu, okey? Ada orang tanya, susah tak UPKM ni? Jika banding dengan PKSA, mana lagi susah? Dia tak sungguh soalan ni. Okey, ni pendapat peribadi saya. Nak terima boleh, tak nak terima pun no problem. Bagi saya, UKKM ni alhamdulillah okey je. Saya tak ada masalah masa menjawab UKKM. Walaupun ada soalan-soalan yang perlu fikir lebih sikit, saya masih boleh jawab. Mana lagi susah? UKKM ke PKSK? Okey, saya rasa soalan UKKM ni lagi susah dan mencabar berbanding dengan PKSK. Sebab tahun lepas ada soalan-soalan macam soalan beaver dan kangaroo tu. Berpula juga nak menjawab.
Nasihat saya, anggaplah UKKM ni macam UPSR atau PTP. Walaupun namanya ujian, tapi kena bersedia dan buatlah latihan macam exam besar. Calon tingkatan 1, fokus pada silibus matematik, sains dan bahasa Inggeris tahun 4 hingga 6. Calon tingkatan 4, fokus pada silibus matematik, sains dan Inggeris tingkatan 1 hingga 3. Kena buat betul-betul sebab UKKM ni penentu sama ada dapat masuk MRSM atau tidak. Luaskan bahan bacaan berkaitan pengetahuan am dan biasakan buat latihan soalan Kangaroo Math, Liver Computational Thinking dan Culture Science. Okey, setakat ini sahaja perkongsian saya tentang UKKM. Saya doakan korang semua lulus cemerlang dalam UKKM. Okey, saya harapkan anda betul-betul memberi perhatian apa yang telah disampaikan di dalam klip video tadi ya. Ia lebih fokus kepada format ujian UKKM. So, format UKKM ni kita tengok kepada slide sekejap. Slide dekat sini. Okey, kita tengok kepada yang ni. Jadi maksudnya ia adalah ujian penting, okey. Lepas tu you akan tengok sebenarnya ada 4 komponen. Boleh disimpulkan bahawa ada 4 komponen yang akan diujikan. 1 kepribadian, 2 matematik, 3 sains, bahasa Inggeris, okey. 4 last sekali adalah bahasa Inggeris. So paper ini akan jumlah masa yang akan diambil adalah dalam 2 jam untuk habiskan 4 komponen ini. So, masa anda menghadiri, kalau anda dipilih untuk hadir untuk ujian UKKM ini, okey, ujian UKKM ini, anda tengok yang ini ya, anda kena sediakan kad pengenalan. Nombor 2, surat panggilan UKKM, okey. Nombor 3, borang deklarasi kesihatan COVID-19. Nombor 4, berpakaian sekolah. Nombor 5, alat tulis. Okay. Bagi situasi luar jangka, contohnya pensel 2B, pemadam dan pengasah pensel. Okay. Lepas tu last kali adalah, tadi kan ada komponen matematik betul. So anda perlu sediakan kalkulator saintifik bagi subjek matematik untuk tingkatan 4 sahaja. Okey. Dan tadi kan dalam video klip itu juga ada sebut ujian PKSK. Ujian PKSK adalah untuk permohonan sekolah teknik. Sekolah college vocational, sekolah teknik. So yang itu kita akan bincang kemudian. Untuk petang ini, kita hanya fokus kepada permohonan MRSM dan tadi tips-tips yang telah diberikan, saya harap memberikan satu idea ya. Dia dalam pelajar ini telah memberikan gambaran yang sangat jelas persediaan anda, persediaan awal, apa yang di contoh-contoh soalan, di mana boleh dapat. Semua ini dia dah bagi tahu dah. So, untuk topik ini kan, saya nak ingatkan kepada anda, walaupun sekarang anda belajar dari rumah dan belajar secara online, ingat anda kena konsisten sebab nanti anda naik tingkatan 4. Tak kira anda masih berada di SMK Seremban 3 ataupun anda nak buat permohonan ke sekolah-sekolah yang lain, termasuklah MRSM, maktab rendah, maktab tentera, sekolah teknik, sekolah vocational, ataupun college vocational, sekolah asrama penuh, banyak pilihan anda dan semuanya perlu tengok kepada 2 benda. Nombor 1, keputusan akademik. Nombor 2, markah penglibatan co-curriculum. So, walaupun kamu akan kata, cikgu, nanti saya akan stay dekat SMK Seremban 3 juga dan
macam mana dengan yang tu. Okey. Anda masih perlu membuat pilihan mata pelajaran elektif nanti. So maksudnya anda kena berusaha secara konsisten, disiplinkan diri untuk sentiasa hadir ke kelas, tanya soalan kepada cikgu, okey, buat latihan sekerat yang mungkin. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. So, topik yang terakhir tentang permohonan online. Okey, permohonan online ini ya memang sudah ada. Okey, websitenya memang sudah ada. Nanti slide PowerPoint ini jangan risau, memang saya akan share dengan anda macam mana kamu nak klik dan sebagainya. Dan sebelum itu, ini adalah kalau kamu klik masuk, kamu akan nampak website ini. Okey. So kita tengok kepada video klip macam mana kita nak buat permohonan. Tentang maklumat program permohonan MASM 2022. Hari itu saya share pengalaman saya isi borang permohonan MASM 2021. Sekarang kita tengok apa yang kita perlu masa isi borang permohonan MASM 2022. Sebelum isi borang permohonan MASM, kena daftar sebagai pengguna dulu menggunakan nombor kad pengenalan memohon. Ingat antara syarat kemasukan MASM 2022 ialah calon dari sekolah kebangsaan daripada tahun 1 hingga 6 untuk kemasukan tingkatan 1. So, calon dari sekolah menengah kebangsaan daripada tingkatan 1 hingga 3 untuk kemasukan tingkatan 4. So, hanya pelajar dari SK dan SMK sahaja boleh mendaftar dalam sistem permohonan MASM. Kalau pelajar selain dari SK dan SMK, bila masuk nombor kad pengenalan, akan keluar mesej yang cakap calon tidak memenuhi syarat. Selepas masuk nombor IC, automatik nama pemohon dan nama sekolah hendak akan terpapar. Kena isi yang pertama, email yang aktif. Dan kedua, pilih aliran sekolah sekarang sama ada aliran perdana, agama, program pendidikan, khas integrasi atau teknikal atau vokasional. Aliran perdana tu maksudnya kelas biasa yang bukan aliran agama, PPKR atau teknikal vokasional. Program pendidikan khas integrasi atau PPKR tu kelas khas untuk pelajar OKU. Dan isi semua tu boleh klik butang hantar. So, boleh ceklah email untuk dapatkan password. Lepas tu, boleh log masuk untuk pemohon guna nombor IC dan password tu. Untuk borang permohonan MASM 2022 tu adalah 4 maklumat yang kena isi, iaitu yang pertama maklumat pemohon, yang kedua maklumat penjaga, yang ketiga maklumat bapa, yang keempat maklumat ibu, yang kelima maklumat pendapatan keluarga, dan yang keenam maklumat program dan MASM yang dipilih. Yang ketujuh, pengakuan pemohon. Dan yang ke-8, pengakuan ibu atau bapa atau penjaga. Okey, nampaknya tahun ni korang tak dapatlah pilih pusat ujian UKKM. Mungkin sebab COVID makin teruk ni. So, betul pihak MARA je lah yang decide pusat UKKM ni kan. So, nanti pihak MARA akan maklumkan melalui SMS untuk semakan pusat ujian UKKM tu nanti. Ujian kejuruteraan kemasukan MASM iaitu UKKM bermula dari November 2021 hingga Januari 2022. Okey, jom kita tengok maklumat yang diperlukan dalam borang permohonan itu satu persatu, okey? Yang pertama, maklumat pemohon. Maklumat pemohon ni biasalah. Nama, nombor kad pengenalan, email tu semua dah ada. Kena letak kategori calon sama ada
anak orang awam, tentera iaitu ATM, polis, PDRM atau Felda. Jika pekerjaan ibu, bapa atau penjaga adalah tentera atau polis, kena nyatakan nombor anggota. Kemudian kena isi nombor telefon, jantina, warga negara, bangsa, agama, alamat surat menyurat, status OKU, status kesihatan dan jenis penyakit. Ingat pastikan nombor telefon tu betul sebab pihak MARAK akan hantar SMS untuk bagi tahu panggilan ujian UKKM dan tawaran masuk MASM jika berjaya. Yang kedua, maklumat penjaga. Maklumat penjaga ni kalau tinggal dengan ibu bapa, letaklah nama bapa. Jika tak tinggal dengan ibu bapa, letaklah nama penjaga. Dia nak nama, nombor kad pengenalan, warga negara, bangsa, pekerjaan dan hubungan dengan pemohon. Nombor 3, maklumat bapa. Maklumat bapa ni pun samalah dengan maklumat yang dia nak untuk jaga. Cuma ada tambahan maklumat OKU atau sama ada sudah meninggal dunia. Yang keempat, maklumat ibu. Maklumat ibu pun sama juga dengan maklumat yang dia nak untuk bapa. Yang kelima, maklumat pendapatan keluarga. Okey, maklumat pendapatan keluarga ni dia nak jumlah pendapatan kasar ibu, bapa dan bilangan tanggungan. Bagi ibu bapa yang bekerja sendiri atau tiada slip gaji, kena isi borang pengesahan pendapatan. Borang ini nanti kena bawa masa pergi ujian UKKM. Yang keenam, maklumat program dan MASM yang dipilih. Okey, macam yang bagi tahu dalam video sebelum ini, MASM ni ada banyak jenis tau, iaitu yang pertama MASM Premier untuk tingkatan 1 dan 4. Yang kedua, MASM IDCSE untuk tingkatan 1 sahaja. Yang ketiga, MASM Ulul Albab untuk tingkatan 1 sahaja. Yang keempat, MASM IB MYP untuk tingkatan 1 sahaja. Yang kelima, MASM Technical untuk tingkatan 1 sahaja. Dan yang keenam, MASM Bitara atau PKP untuk tingkatan 4 sahaja. Setiap jenis MASM ni ada perbezaan dari segi silibus dan cara pembelajaran. Sebelum memohon MASM, wajib tahu nak mohon MASM aliran apa. So, study dulu jenis-jenis MASM dan pilih ikut minat korang. Okey, tahun ni boleh letak 3 pilihan MASM sahaja. So, ada 3 pilihan kan? Kau letaklah kat pilihan nombor 1 jenis MASM yang kau betul-betul minat. Contohnya, jika minat teknikal, so letaklah pilihan 1 MASM Bentung Faham. Jika minat MASM aliran agama, kena letaklah pilihan nombor 1 tu MASM yang jenis Ulul Albab punya. Penting tau, letak pilihan nombor 1 MASM Teknikal jika nak masuk aliran teknikal, atau MASM Ulul Albab jika memang minat dan sangat dengan aliran agama. Sebab apa? Sebab untuk MASM Teknikal dan MASM Ulul Albab ada ujian tambahan. Semua aliran MASM kena buat ujian UKKM, tapi untuk masukkan MASM Teknikal kena buat juga ujian teknikal. Manakala kemasukan MASM Ulul Albab kena buat ujian khas Ulul Albab. So, dua MASM iaitu MASM Teknikal dan MASM Ulul Albab ni kira macam sikit lah. Sebab kena buat ujian UKKM dulu dan ujian tambahan. Ingat hanya yang letak pilihan nombor 1 MASM Ulul Albab sahaja yang akan dipanggil untuk buat ujian khas Ulul Albab. Dan yang letak pilihan nombor 1
MRSM Technical akan dipanggil untuk buat ujian teknikal. So, kalau korang tak minat ulul albab atau teknikal, better jangan letak dua-dua MRSM ni dalam pilihan 2 atau 3. Contohnya, korang nak masuk MRSM Premier, so letaklah semua 3 pilihan tu MRSM Premier. Kalau nak masuk IBCSE, letak semua pilihan 3 tu MRSM IBCSE. Begitu juga dengan MRSM IB MYP. Tapi kalau tak kisah dapat mana-mana MRSM, boleh campurlah letak 3 pilihan itu. Contoh, nombor 1 Premier, nombor 2 IBCSE, nombor 3 IB MYP. Faham ya? Nombor 7, pengakuan pemohon. Pengakuan ni biasalah, kena akui maklumat yang dibiarkan tu benar. Pengakuan ibu atau bapa atau penjaga ni pun sama. Kena akui maklumat yang dibiarkan dalam buah permohonan tu benar. Jika semua dah okey, boleh tekan butang hantar buah permohonan MRSM tu. Jangan lupa cetak buah permohonan tu ya. Apa nak buat kalau salah isi maklumat dalam buah permohonan? Kalau tiba-tiba nak buat perfikiran, nak tukar pilihan MRSM tu boleh ke? Jangan risau. Maklumat dan pilihan MRSM dalam buah permohonan masih boleh ditukar atau edit selagi tarikh permohonan belum tamat, iaitu sehingga 5 November 2021. So, just log masuk semula dan edit. Okey, saya ringkaskanlah permohonan untuk MRSM ni. Laporan PBD, PAJSK, High Committee dan result UPKK, semua tu tak perlu semasa memohon MRSM. So, sangat penting untuk buat betul-betul ujian UPKM untuk masuk semua jenis MRSM. Dan juga ujian teknikal jika nak masuk MRSM teknikal dan ujian khas ulul albab jika nak masuk MRSM ulul albab. So, nanti saya buat video khas untuk bagi tips tentang ujian UKKM, ujian khas ulul albab dan ujian teknikal. Good luck and bye-bye! Okay, tadi kan dalam video klip ini kan kita dah tengok apakah maklumat utama yang diperlukan semasa anda membuat permohonan secara online. Okay, so kita tengok balik apa yang saya nak sampaikan dekat sini. Okay, so ini adalah website dia dan sebelum kita tamat sesi kan, saya nak tunjukkan website ini kepada anda. Okay, kalau anda depan laptop, depan komputer, depan kamu punya handphone kan, kamu juga boleh tengok saya tunjukkan website ini. Okay, website ini nampak? Okay, mrsm.mara.gov.my/MYMRSM stroke. Okay, lepas kamu dah masuk sini kan, dia ada perkataan permohonan kemasukan ke MRSM bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4 2022. So kita terus menjurus kepada apa yang ada di sini. Okay, syarat kemasukan kita tadi dah sebut dah. Okay, dan kamu boleh baca dengan selebihnya, klik biru ni. Okay, kamu boleh baca lebih detail. Lepas tu panduan kan, macam mana nak isi seperti dalam video klip tu dia ada bagi panduan sedikit. Tetapi kalau anda masih rasa anda perlukan panduan yang lebih teliti, yang lebih banyak maklumat, anda boleh klik buku panduan permohonan MRSM. Lepas tu, okay, dekat sini dalam website ini, okay, yang seterusnya anda klik ini, perakuan permohonan, setuju, baru anda masuk kepada main website untuk permohonan berkenaan. Untuk tingkatan 4, okay, anda pilih yang ni, klik dekat sini, okay. Lepas ni, okay,
anda kalau anda adalah kali pertama untuk login, daftar pengguna dulu. Okey, klik. Okey, nampak di sini anda masukkan nombor kad pengenalan, hantar, lepas tu dan step yang seterusnya. Dalam buku panduan kita tengok balik. Okey, dah create ni, okey, dah create ni, baru anda masuk ini. Okey, nombor kad pengenalan, lepas tu log masuk untuk isikan maklumat ni. Okey, so bagi mereka yang tak berapa faham ataupun anda perlukan maklumat lanjut, okey, saya ulang sekali lagi, anda boleh klik syarat dan pilihan program MRSM. Kamu step kedua, klik buku panduan permohonan MRSM. Dalam tu ada semuanya maklumat yang berkaitan dengan permohonan online. So, untuk ini kita tengok balik. Sekejap. Okey, setakat ini ada soalan yang kamu nak tanya? Kalau ada, anda boleh type dalam chat box sekarang ya. Sambil tu saya akan postkan link kehadiran di sini. Kamu boleh type, lepas tu saya jawab, okey? Saya akan jawab, kita akan tengok apakah yang anda nak tanya, okey? Saya postkan, saya baru nak post link kehadiran, okey? Anda masukkan nama anda, okey? Kehadiran anda untuk semua program kaunseling akan diambil sebagai kehadiran rasmi, okey, dalam website sekolah kita. Okey, Yadish kata tak ada soalan. Okey, sambil tu anda tolong isikan link kehadiran. Link kehadiran. Saya bagi satu minit ya. 1 minit. Betul tak ada soalan ke? Okey.